Dalam video ini, cikgu akan menerangkan esei bab 3 perubahan keseimbangan ekonomi 4 sektor. Iaitu pada kali ini, video ini merupakan bahagian yang pertama. Sama-sama kita lihat soalannya, iaitu soalannya ialah berbantukan gambar raja suntikan bocoran JW huraikan kesan peningkatan ekspor yang melebihi peningkatan import terhadap keseimbangan pendapatan negara 10 markah. Soalan ini merupakan klon STPM 2016 soalan 23. Huraian peningkatan ekspor melebihi peningkatan import terhadap keseimbangan pendapatan negara, iaitu yang pertama, keseimbangan asal dicapai pada I0, I campur G campur X0 sama dengan S campur T campur M0 dan pendapatan ialah Y0. Yang kedua iaitu situasi dan peralihan, iaitu apabila ekspor meningkat, fungsi ekspor beralih ke atas, sementara apabila import meningkat, fungsi import beralih ke atas. Step yang seterusnya iaitu kita akan lukiskan ekspor yang meningkat melebihi import yang meningkat. Step yang ketiga, proses di mana pada Y0 berlakunya lebihan suntikan, stok berkurang dan firma menambahkan output. Step yang keempat iaitu pada keseimbangan di mana ia berlaku di titik I pada I campur G campur X1 sama dengan S campur T campur M1 pada Y1. Step yang kelima iaitu kesannya kita mendapati pendapatan negara meningkat. Sila ikuti step by step ASPPKK iaitu asal, situasi dan peralihan, proses, keseimbangan dan kesan. Untuk melukiskan raja, yang pertama kita akan melabelkan paksi iaitu paksi X sebagai Y ataupun pendapatan negara. Untuk paksi Y sebagai J, W ataupun suntikan, bocoran. Seterusnya kita akan melabelkan sifar. Step yang pertama iaitu kita akan melukiskan J0 sama dengan I campur G campur X0. Step yang kedua iaitu kita akan melukiskan garisan W0 sama dengan S campur T campur M0. Step yang ketiga iaitu kita akan melabelkan titik keseimbangan dan kita akan melukiskan garisan putus-putus ke bawah dan kita akan melabelkan Y0. Step yang keempat iaitu kita akan melukiskan apabila X meningkat, iaitu step yang keempat kita akan melukiskan garisan J1 sama dengan I campur G campur X1 dan seterusnya step yang kelima iaitu apabila M meningkat, iaitu kita akan melukiskan garisan iaitu W1 sama dengan S campur T campur M1. Step yang keenam iaitu kita akan melabelkan titik keseimbangan I1 dan kita akan melukiskan garisan putus-putus ke bawah dan kita akan melabelkan Y1. Step yang ketujuh iaitu perubahan Y menunjukkan Y0 meningkat kepada Y1. Dan raja ini merupakan 2 markah. Berikutnya, kita akan lihat kesan ekspor meningkat melebihi import meningkat, iaitu yang pertama apabila X meningkat melebihi M meningkat.
dan kita mendapati bahawa I, G dan X meningkat dan S, T dan M meningkat di mana garisan I campur G campur X beralih ke atas. S campur T campur M beralih ke atas di mana I campur G campur X menjadi I campur G campur X1. S campur T campur M menjadi S campur T campur M1. Step yang keempat iaitu kita mendapati bahawa suntikan melebihi bocoran. Yang kelima iaitu kita mendapati kesannya pendapatan negara meningkat. Y meningkat. Yang pertama, keseimbangan asal. Keseimbangan asal dicapai pada titik I0 apabila I campur G campur X0 sama dengan S campur T campur M0 di mana J0 sama dengan W0 pada pendapatan negara Y0 satu markah. Yang kedua iaitu di mana situasi dan peralihan. Apabila berlaku peningkatan ekspor, ini menyebabkan kelok suntikan beralih ke atas dari I campur G campur X0 ataupun kita tuliskan sebagai J0 ke I campur G campur X1 ataupun kita tuliskan sebagai J1. Satu markah. Manakala apabila berlaku peningkatan import, ini menyebabkan kelok bocoran beralih ke atas dari S campur T campur M0 ataupun kita labelkan sebagai W0 ke S campur T campur M1 ataupun kita melabelkan sebagai W1. Satu markah. Seterusnya iaitu kita buat sambungan peralihan kelok I campur G campur X iaitu J0 lebih besar daripada peralihan kelok S campur T campur M kerana peningkatan ekspor melebihi peningkatan import. Satu markah. Step yang ketiga iaitu proses. Pada pendapatan negara yang asal iaitu Y0 berlakunya lebihan suntikan. Satu markah dan stok berkurang. Satu markah. Ini mendorong firma menambahkan output. Satu markah. Step yang keempat iaitu keseimbangan, di mana proses ini berterusan sehingga keseimbangan baharu dicapai di titik I1 apabila I campur G campur X1 ataupun J1 sama dengan S campur T campur M1 ataupun W1 pada pendapatan negara Y1. Satu markah. Sama ada kita menulis I campur G campur X1 sama dengan S campur T campur M1 ataupun J1 sama dengan W1 ialah ringkasannya. Step yang kelima iaitu kesan. Kita mendapati kesannya pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1 melalui proses pengganda. Satu markah. Ringkasan perubahan ekspor melebihi perubahan import iaitu yang pertama asal iaitu I0, J0 sama dengan W0 pada Y0. Yang kedua iaitu situasi dan peralihan di mana X meningkat
iaitu fungsi J beralih ke atas, M meningkat, fungsi W beralih ke atas, iaitu X meningkat melebihi M meningkat. Step yang ketiga iaitu proses, iaitu berlakunya lebihan suntikan, stok berkurang dan firma menambahkan output pada Y0. Step yang keempat iaitu keseimbangan di titik E pada J1 sama dengan W1 pada Y1. Step yang kelima iaitu kesan di mana pendapatan negara meningkat. Sila ikuti step by step ini iaitu ASPPKK. Asal A. SP situasi dan peralihan, P proses, K keseimbangan, K kesan. Mastery konsep iaitu pendekatan JW, kesan perubahan X melebihi perubahan M dapat diperhatikan rajah iaitu kita akan melabelkan paksi X, Y dan paksi Y, J, W dan juga sifat. Sila labelkan J, W dan juga Y. Langkah pertama, labelkan J0. Langkah yang kedua, labelkan W0, di mana J0 sama dengan I campur G campur X0 sama dengan W0 sama dengan S campur T campur M0. Sama ada kita menulis dalam ringkasan ataupun kita terus menulis fungsinya pun boleh. Baik. Langkah yang ketiga iaitu kita akan melabelkan titik keseimbangan E0 dan kita lukiskan garisan putus-putus dan melabelkan Y0. Langkah yang keempat iaitu berlakunya peningkatan perubahan ekspor. Kita mendapati bahawa garisannya telah pun meningkat iaitu dari J0 beralih ke atas menjadi J1 sama dengan I campur G campur X1. Seterusnya, langkah yang kelima iaitu berlakunya peningkatan perubahan import iaitu garisannya telah pun meningkat daripada W0 meningkat kepada W1. Maka garisan baharunya ialah W1 sama dengan S campur T campur M1. Langkah yang keenam iaitu kita melabelkan titik keseimbangan E1 di mana J1 bersilang dengan W1 di titik E1 dan kita melabelkan pendapatan sebagai Y1. Seterusnya, kita akan lihat kesannya iaitu perubahan Y telah pun meningkat iaitu dari Y0 menjadi Y1. Baik, sila ingat yang pertama, keseimbangan asal sama dengan E0, J0 sama dengan W0 pada Y0. Yang kedua iaitu berlaku perubahan X meningkat melebihi perubahan M meningkat iaitu peralihan I campur G campur X lebih besar daripada peralihan S campur T campur M. Dan pada Y0, suntikan melebihi bocoran. Ketidakkeseimbangan berlaku dan Y cenderung naik sehinggalah mencapai Y1. Baik, pada Y0 ini kita mendapati bahawa suntikan J1 melebihi daripada bocoran iaitu W0. Keadaan Y0 ini ialah berlakunya suntikan melebihi bocoran. Dengan itu, Y cenderung akan meningkat dari Y0 ke Y1. Kesannya, Y meningkat.
Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Bye-bye.